Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Kali ini saudara-saudara berkaitan dengan isu RCI ataupun isu Pulau Batu Putih yang kita dengar sebelum ini, yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri dan juga ataupun yang melibatkan nama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nah, berkaitan dengan isu ini, ada yang berkata Tun Mahathir sudah membuat ataupun memberikan kawasan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Bukan memberikan, tetapi telah membenarkan sehingga kawasan itu bukan lagi milik Malaysia. Namun saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, kita sudah mendengar Azlina Othman sebelum ini pernah berkata bekas PM boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih. Dan yang terkini, saudara-saudara, melalui artikel daripada Malaysia Kini, Dr. Mahathir disepina untuk beri keterangan di RCI Batu Putih. Dalam kata lain, Dr. Mahathir diminta untuk menghadirkan diri di mahkamah. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad disepina bagi memberi keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI berkaitan isu Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Dr. Mahathir dalam satu kenyataan mengesahkan dia akan menghadirkan diri di hadapan Suruhanjaya itu pada 12 Jun. Saya akan hadir kerana diarahkan untuk berbuat demikian. Sebelum ini, saya sendiri telah meminta untuk hadir di sepanjang prosiding ini apabila ia bermula pada 21 Mei 2024. Saya dan peguam saya menjangkakan kami akan dipanggil untuk menghadiri prosiding tersebut sepanjang ia dijalankan, kerana saya merupakan pihak yang berkait dengan perkara yang dibincangkan oleh RCI tersebut, katanya. RCI itu bertujuan mengkaji pengendalian kes kedaulatan 3 pulau yang terletak di antara Johor dan Singapura. Ia dijangka menyemak keputusan kerajaan PH pimpinan Dr. Mahathir yang menggugurkan semakan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa bagi menganugerahkan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Pada 27 Februari, Menteri Undang-Undang Azlina Othman berkata RCI itu diberi kuasa untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap pihak yang enggan memberi keterangan. Makna kata, contohnya lah, kalau Dr. Mahathir enggan memberi keterangan sebagai pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan, tetapi enggan datang memberi keterangan, beliau boleh ditangkap. Namun di sini dikatakan Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri, Dr. Mahathir dalam satu kenyataan mengesahkan akan menghadirkan diri di hadapan Suruhanjaya itu pada 12 Jun ini. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, kita juga melihat melalui artikel ini menyatakan berikutan dakwaan konflik kepentingan melibatkan bekas Ketua Hakim Negara Madraus Sharif dalam menjalankan tugas sebagai pengerusi RCI berkenaan. Pada 2017, Mahathir memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi KL bagi mencabak keabsahan pelantikan Madraus sebagai hakim tambahan Mahkamah Persekutuan kerana telah mencapai usia 66 tahun dan 6 bulan. Madraus meletak jawatan apabila Mahathir memegang jawatan Perdana Menteri pada 2018. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, adakah Tun Mahathir boleh dibuktikan bersalah, dan sekiranya bersalah, adakah Tun Mahathir boleh ditangkap? Itu menjadi persoalannya. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu isu, yaitu isu panas yang menjadi cerita ramai orang berkaitan dengan pengiring Baginda Tengku Mahkota Johor yang memukul ataupun insiden
seorang pemandu orang kurang upaya dipukul oleh pengiring Baginda Tengku Mahkota Johor. Dan ini satu keputusan ataupun satu lagi artikel yang panas. Lalu Malaysia kini, berita susulan. Tak wajar heret institusi diraja dalam kes pukul OKU. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail mendakwa terdapat gerakan mengheret institusi diraja dalam insiden dakwaan seorang pemandu orang kurang upaya dipukul oleh pengiring Baginda. Saya juga sedar ada gerakan mengheret institusi diraja dengan menggunakan insiden ini, tetapi mengaitkan tindakan anggota keselamatan luar dengan diri saya dan seluruh institusi diraja adalah tidak wajar titah Baginda. Dalam kenyataan petang ini, melalui artikel ini pada 31 Mei, dalam kenyataan Baginda bagaimanapun tidak menghuraikan lanjut berkaitan gerakan itu. Terdahulu Baginda bertitah bahwa insiden itu melibatkan pengiring keselamatan polis, menggesa siasatan menyeluruh dan berharap keadilan diberikan kepada mangsa. Baginda menegaskan tidak akan membenarkan sebarang tindakan atau ugutan yang menyalahi undang-undang. Kenyataan itu dikeluarkan ketika pegawai pengiring Baginda didakwa memukul seorang pemandu Grab OKU di sebuah hotel di Selasa lalu. Polis mendadak membuka kertas siasatan berhubung kejadian itu. Beberapa jam selepas itu, polis bagaimanapun mengeluarkan kenyataan bahwa pengadu membuat laporan polis kedua yang berkata perkara itu selesai cara baik dan dia tidak mahu memanjangkan kes. Bagaimanapun, pelbagai pihak termasuk ahli politik kerajaan dan pembangkang, NGO, pekak, serta kumpulan peguam mahu siasatan kes itu diteruskan. Saudara-saudara yang dirahmati, berkaitan dengan isu ini satu lagi keputusan daripada kepimpinan Perikatan Nasional. PN puji TMJ, gesa siasatan menyeluruh, kes OKU dipukul. Perikatan Nasional berkata pihaknya menyambut baik dan menjunjung kasih kenyataan pemangku Raja Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang menggesa polis menjalankan siasatan menyeluruh berhubung dakwaan kejadian di luar sebuah hotel di KL pada 28 Mei. PN percaya komitmen Baginda kepada kedaulatan serta proses undang-undang yang menolak tindakan atau ugutan yang menyalahinya, serta jaminan keadilan kepada mangsa adalah sesuatu yang diharapkan oleh semua rakyat dalam sebuah negara yang demokratik dan bermaruah. PN puji TMJ, gesa siasatan menyeluruh, kes OKU dipukul. Selain merupakan cerminan kepada mutu kepimpinan Baginda, komitmen sedemikian dalam kalangan anggota serta pegawai kerajaan juga boleh menjadi obor harapan bahwa negara berupaya pulih daripada kesan buruk penyakit kronisme, pendakwaan terpilih, kolusi, salah guna kuasa dan sebagainya yang menjangkiti kita sejak sekian lama, kata Ketua Whip Parlimen PN Taqiyuddin Hasan. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.